Semalam ini kita nak cerita tentang exam kan? Okey. So di sini saya kongsikan dua link. Yang pertama, kalau cikgu merupakan peserta yang nak mengambil ujian GCE level 1, so link dia ialah yang kita paparkan dekat sini ialah bit.ly daftar DCTP L1, bukan I1 cikgu, level 1 ya. So yang kedua, kalau cikgu nak mohon peperiksaan GCE level 2, maka link dia ialah bit.ly/daftar DCTP level 2. Jadi saya buka salah satulah untuk cikgu lihat dulu macam mana paparan itu kan. Okey. So saya buka GCE level 1 dulu. Okey. Kalau cikgu, ini saya yang buka level 1 ya. So kalau paparan yang cikgu buka ialah menunjukkan paparan ini, katakan sebab ada yang terus dia skip pergi ke paparan yang seterusnya. Jadi kalau first page yang cikgu bila klik tu, dia keluarkan paparan ini, cepat-cepat cikgu pilih, cikgu pilih option dekat sini, cikgu pilih Global English, cikgu pilih Global English. Lepas itu cikgu klik stay here. Stay here. Okay. Jelas cikgu-cikgu? Bila cikgu sudah klik stay here, kalau level 1, paparan dia akan keluarkan paparan yang menunjukkan perempuan inilah. Ini ialah level 1. Okay. Kalau level 2 pula, sama juga cikgu, kita ulangkan proses tadi, sama juga. Kita pilih apa tadi? Kita pilih Global English kan? Kita pilih itu pilih Global English. Selepas tu kita tak perlu tekan go, kita tekan stay here. Okay? So kita tekan stay here. So level 2, tadi level 1 ialah perempuan. Okay, yang level 2 ini ialah lelaki. So membezakan, ingat level 1 perempuan, level 2 lelaki. So cikgu boleh nampak perbezaan tu. So kalau kita tengok details dia dekat bawah ni sama cikgu. Okey, untuk level 1 tadi, sijil yang cikgu dapat itu valid dia 3 tahun. Okey. Dan masa peperiksaan yang diberikan kepada cikgu ialah 180 minit, iaitu 3 jam. Dan harga kos dia ialah 10 US dollar. Untuk level 1 cikgu, 10 US dollar. Kalau convert ke ringgit Malaysia, lebih kurang 45 ringgit lah. Lebih kurang ya. Kalau level 2 pula, sama juga, CGI yang cikgu terima, valid dia ialah 3 tahun. Dan masa peperiksaan ialah 180 minit. Dan kalau kita tengok kos dia cikgu, mahal ke? Mahalnya level 2 ialah 25 US dollar. Kalau kita tukarkan dia ke ringgit Malaysia, dia lebih kurang 113 ringgit. Dia lebih kurang macam tu lah. So level 2 tu agak mahal lah. So cikgu-cikgu, jangan melepaskan peluang ini. Kalau kita jumlahkan dia 10 dolar tambah 25 dolar, sudah 35 dolar. Kan? So kalau kita bayar pun lebih kurang 160 lah. 160 ringgit. Tapi kalau kita merupakan peserta di CTP, cikgu, untung kita cikgu. Kita ambil ini secara free. Percuma cikgu, percuma. So cikgu-cikgu jangan lepaskan peluang. Jadi tahniah cikgu-cikgu yang masuk malam ini, anda semua yang di golongan yang sangat bertuah lah malam ini ya, yang akan dapatkan voucher nanti. Okey, jadi saya teruskan ke step yang seterusnya. Ini adalah paparan tadi ya cikgu. Okey, tadi saya sudah ulangkan ini kan. Global English, cikgu jangan terlupa ya. Lepas itu klik stay here. Okey, so next step. Saya sudah terangkan ini level 1, iaitu keluarkan paparan perempuan ini. Okey, lepas tu kalau level 2 ialah keluarkan paparan lelaki ini. Okey, lepas itu cikgu tadi sudah klik ini kan, cikgu perlu klik register. Kalau level 1 cikgu klik register, kalau level 2 cikgu klik register juga. Lepas itu paparan yang seterusnya ialah ini. Okey, apa yang cikgu perlu pilih? Cikgu hanya ada satu pilihan, walaupun dalam itu banyak bahasa lain. Tetapi kita ingatkan cikgu-cikgu, kita hanya pilih English sahaja.
Jangan tukar ke bahasa Cina, jangan tukar ke bahasa Melayu. Kita pilih English sahaja. Jangan risau cikgu, English ini dia bukan yang susah itu. Dia bahasa-bahasa biasa tu. Semua perkataan yang kita biasa nampak tu, copy, move, drag, semua istilah-istilah yang biasa. Jadi cikgu tak perlu bimbanglah ataupun jangan risau ya cikgu. So bila cikgu pilih English ini, cikgu perlu klik OK. Ya. So cikgu klik OK. Lepas itu seterusnya. Ini cikgu pastikan cikgu semak betul-betul. Cikgu pilih akaun Delima cikgu yang bermula dengan G dash diikuti dengan nombor dan berakhiri dengan alias.moe-dl.edu.my. Kenapa saya sebut ini? Sebab kadang-kadang komputer kita kongsi dengan rakan-rakan kita kan. Jadi di sini dia mungkin keluarkan 2 ataupun 3 ID Delima rakan-rakan kita, termasuk ID kita. Jadi bila cikgu pilih ini, cikgu semak betul-betul lah. Cikgu pilih betul-betul ini ialah akaun Delima cikgu sendiri. Jangan kita susah-susah kita daftar untuk kawan kita pula nanti ya. So cikgu semak betul-betul, pilih yang G tu. Kalau ada yang keluar yang personal, ID personal tu cikgu jangan guna ID personal. So cikgu guna ID Delima. Okey, pastikan ini betul. Seterusnya, cikgu akan masuk ke paparan ini. Kalau level 2 mereka sudah daftar, maka mereka boleh skip ini. Kalau untuk level 1 yang belum pernah ada akaun ini, cikgu perlu daftar dulu. Daftar dulu ya. Okey, so kita buat satu persatu. Yang pertama iaitu di login ini ya. Di login ini, okey, cikgu perlu masukkan akaun Delima cikgu ataupun ID Delima cikgu. Jangan masukkan yang personal ya. So kita galakkan cikgu masukkan akaun Delima cikgu iaitu yang bermula dengan huruf G dash nombor alias MOE dash dl.edu.my. So cikgu boleh copy daripada Gmail cikgu copy saja, paste dekat sini ya. Dan cikgu, saya ingatkan cikgu sebab ada beberapa kes yang saya nampak daripada mentee saya di mana mereka bila paste dekat sini, selepas .my itu, di belakang di hujung itu, mereka tambah pula satu spacing. So nanti itu yang akan jadi ralat. So cikgu pastikan dia betul. Dan kita tidak galakkan cikgu type lah. Kita galakkan cikgu copy and paste. Dia lebih senang. Sebab kenapa? Sebab pernah ada satu case yang saya pernah uruskan di mana cikgu itu dia silap type. Dia bukan bermula dengan G. Dia bermula dengan nombor 9. Itu pun jadi ralat nanti ya. So cikgu, kita gunakan copy and paste. Okay. Seterusnya, password. Password ini sebenarnya cikgu boleh gunakan password masing-masing. Tetapi apabila cikgu buat password sendiri, kita risau. Kita risau cikgu sendiri yang terlupa password cikgu ya. Jadi dengan itu, kami cadangkan cikgu-cikgu gunakanlah password yang kita berikan di sini. Kenapa? Sebab lebih senang. So lain kali katakan cikgu dah terlupa password. Apa yang password saya hari itu? So bila cikgu tanya dengan leader-leader, kami akan beritahu, inilah password yang kita cadangkan. So, dia lebih senang. Dan cikgu-cikgu pun mungkin akan tanya, selamat ke kalau saya gunakan password ini? Adakah maklumat saya key itu selamat? Cikgu, jangan risau. Akaun yang cikgu daftar ini, maklumat di dalam akaun ini, dia cuma ada maklumat peperiksaan sahaja. Dia tak ada kaitan dengan bank-bank kita. So jangan risau ya cikgu. Mereka kalau nak masuk pun, yang dia nampak pun kita daftar peperiksaan, kita sudah lulus dah. Itu saja yang mereka boleh nampak ya. So kita gunakan password di mana kita cadangkan gunakan huruf besar untuk PASS, semua tu huruf besar diikuti dengan huruf kecil WORD, password, 4 huruf pertama huruf besar, 4 huruf yang kedua dekat hujung tu kita gunakan huruf kecil dan 1 simbol alias dan diikuti dengan 1, 2, 3, 4 iaitu nombor ya. So pass gunakan huruf besar,
Word gunakan huruf kecil, tambahkan satu simbol dan 4 digit, ya, iaitu 1, 2, 3, 4. Okey, lepas cikgu dah masukkan password ini, cikgu highlight, cikgu copy dia, cikgu paste dekat re-enter password. Re-enter password ni kalau cikgu nak type pun boleh lah. Kalau cikgu nak cepat, cikgu copy paste saja. Okey? Jelas ya cikgu? Sehingga sini saya rasa okey lah kan. Ini belum habis ya cikgu, ada lagi. So kita teruskan ke paparan yang seterusnya. Ini pun selalunya peserta akan tanya kan, apa dia legal first name, apa dia legal last name. So malam ini kita kongsikan apa dia legal first name, apa dia legal last name ya. So kita pergi ke yang pertama dulu, iaitu legal first name ya. Legal first name ini cikgu masukkan nama dengan huruf besar ya cikgu. Masukkan huruf besar. Jadi kalau kita tengok contoh dekat bawah, saya sudah berikan 3 contoh. Contoh yang pertama, kalau nama cikgu lah, ini contoh ya cikgu. Jangan pula cikgu yang salin ini ya. Ini adalah contoh ya cikgu. Kalau nama cikgu lah Siti Zulaikha binti Ahmad, maka legal first name cikgu yang perlu cikgu key in ialah Siti Zulaikha. Siti Zulaikha. Ya. Untuk binti itu pada bahagian sini kita abaikan dulu cikgu. Lepas tu Ahmad ya, nama bapa ya. Nama bapa iaitu Ahmad ya. Ahmad kita masukkan di legal last name. Di legal last name dengan huruf besar juga ya cikgu. Okay, so saya harap ini jelas. Contoh yang kedua, kalau nama cikgu ialah katakan contoh ya, Wong Fei Hong. Jadi legal first name cikgu bukan Wong ya. Legal first name cikgu ialah Fei Hong. So cikgu masukkan Fei Hong dekat legal first name dengan huruf besar. Lepas itu Wong pula kita masukkan dia sebagai last name. Ataupun kalau biasa Chinese kita panggil dia sebagai surname. Surname ialah last name cikgu lah. So cikgu masukkan Wong dekat last name. Okay, so saya harap cikgu jelas. Contoh yang ketiga, kalau nama cikgu ialah Suresh Kumar, anak lelaki Subramaniam, maka legal first name cikgu ialah Suresh Kumar. Suresh Kumar anak lelaki di bahagian sini kita abaikan dulu. Lepas itu legal last name ialah nama bapa ya, iaitu Subramaniam. Okey, sama juga huruf besar ya. So sehingga sini saya rasa jelaskan cikgu. Okey. Seterusnya kita teruskan what a school email address. Kita cadangkan, kita semak saja. Sebenarnya di bahagian ini kita tidak dapat tukar apa-apa sebab dia automatic cikgu. Dia automatic dari mana? Dia automatic dari login kita. Login kita yang kita key in tadi, kita key in kan ID D5 cikgu kan. So dia akan automatic dia masuk ke bahagian what a school email address. So cikgu cuma semak sahaja. Adakah dia sama? Biasanya dia tidak silap lah. Kalau apa yang cikgu key in di login itu sudah betul, maka keluar di bahagian ini pun sama. Pun sama ya cikgu. Okey. Jadi kita teruskan. Belum habis ya cikgu. Kita teruskan lagi. Okey, primary phone ya. Primary phone tu cikgu masukkan nombor telefon cikgu. Di depan nombor itu cikgu cuma tambahkan satu digit iaitu digit nombor 6. Contohnya handphone cikgu 012. So di depan 0 tu cikgu tambahkan satu nombor iaitu nombor 6. Jadikan dia nombor 6 012 diikuti dengan nombor cikgu ya, nombor telefon cikgu. Antes itu tak perlu masuk. Kita masukkan nombor sahaja cikgu. Okey, address lain pula cikgu boleh gunakan sama ada alamat sekolah ataupun alamat kediaman. Mana-mana boleh cikgu. Ya, alamat sekolah pun boleh, alamat kediaman pun boleh. So cikgu masukkan sahaja ya di address line 1. Okey, seterusnya kita bergerak ke city ya. Ke city bandar ya. So cikgu masukkan bandar di mana cikgu berada lah. Okey, so kita masukkan bandar sahaja, type nama bandar cikgu ya. Okey, lepas itu kita pergi ke state. Negeri itu kalau cikgu klik terus dia akan keluarkan semua state, semua negeri di United States.
So, cikgu perlu skip dulu. Lepas isi bandar, cikgu lompat dulu, cikgu skip dulu. Cikgu skip dulu, cikgu skip terus pergi ke country, ke country yang bawah ini, ke negara dulu. So, cikgu klik country dan cikgu tukarkan ke Malaysia dulu. Sebelum kita boleh pilih state tadi, kita tukar kepada Malaysia dulu, iaitu untuk country kita tukar ke Malaysia. Lepas tukar ke Malaysia, kita patah balik pergi state, barulah dia akan keluar semua state di Malaysia. Di sinilah baru cikgu pilih state yang cikgu berada. Okey? So baru boleh pilih state dia. Lepas itu cikgu masukkan postcode, sorry. Cikgu masukkan postcode ya. So okey, setakat ini saya rasa okey semua kan? Adakah saya terlalu laju? Kalau terlalu laju, cikgu boleh rujuk tadi, saya sudah kongsikan link tadi kan? Kita sudah sediakan PDF, taklimat, panduan taklimat peperiksaan. So, cikgu boleh rujuk semula dekat sana. Okey? Seterusnya, di custom field ini secondary email address. Secondary email address ini kita cadangkan cikgu gunakan email peribadi cikgu. Tapi email peribadi cikgu sila gunakan Gmail. Jangan gunakan Hotmail, Yahoo Mail, apa-apa mail-mail dia yang lain lah. Sebab kan kita nak ambil peperiksaan Google kan. Jadi kita gunakanlah Gmail peribadi kita. Contoh saya berikan contoh Joseph untuk akaun saya Joseph @gmail.com, dia macam itulah, dia lebih kurang. So kita cadangkan cikgu gunakan Gmail peribadi. Okay. Seterusnya, primary relationship with Google. So ada beberapa pilihan, kita pilih educator. Okay, kita pilih educator dekat sini. Seterusnya, bahagian ini cikgu, bahagian ini kena hati-hati. Your name as you would like it to be appear on your certificate. Nama yang cikgu nak, nama cikgu dicetak pada sijil GCE nanti. Inilah cikgu perlu semak betul-betul. Cikgu masukkan nama penuh cikgu huruf besar. Okey, saya patah balik ya. Saya patah balik. Contohnya, kalau nama cikgu Siti Zulaikha binti Ahmad, tadi dekat depan ini, legal first name dan legal last name kita abaikan perkataan binti kan. Tetapi apabila sampai untuk ke bahagian ini, nama yang kita nak dia appear dekat di sijil kita, kita perlu masukkan binti supaya kita boleh nampak. Saya tengok, saya dah nampak tiada Gmail. Tiada Gmail bagaimana? Senang saja cikgu. Cikgu terus create satu. Saya jawab soalan cikgu live dulu ya. Kalau tiada Gmail, cikgu boleh create dulu. Kalau create satu Gmail tu saya rasa ambil masa lebih kurang 2 hingga 3 minit sahaja ya. So cikgu boleh create dulu. Untuk soalan cikgu Chen, boleh guna Yahoo tak yang personal Gmail? Saya sudah kongsikan kita gunakan Gmail lah. Yang personal Gmail itu ialah sebagai secondary email address ya. Untuk jawab soalan cikgu Chen tiada Gmail, buat account Gmail. Yes, betul cikgu. Okey. Saya teruskan ya. So tadi ialah nama Siti Zulaikha. Wong Fei Hung tu dia tiada masalah lah. So kita ikut juga Wong Fei Hung. Kalau untuk contoh Suresh Kumar anak lelaki Subramaniam, tadi kita abaikan anak lelaki kan. Sekarang dekat sini kita jangan ya cikgu. Dekat sini cikgu perlu masukkan anak lelaki. Nama penuh cikgu nama penuh. Kita masukkan dekat sini. Kalau kita masukkan huruf kecil, dia huruf kecil lah. Kalau kita masukkan huruf besar, dia huruf besar lah. Kalau kita masukkan nombor, dia jadi nombor lah cikgu. So, cikgu bila masuk sini, cikgu tolonglah cikgu semak 2-3 kali. Semak berkali-kali pun tidak apa. Pastikan dia betul. Sebab kita risau bila cikgu terima sijil GCE nanti, nama itu silap. Kalau cikgu tersilap tambah 2-3 dekat belakang tu, nama tu pun akan paparkan dekat sijil kita pun ada 23. So bila cikgu nak PM, nak minta leader-leader untuk tukar, sorry ya cikgu, sijil itu bukan dikeluarkan oleh leader-leader kita. Jadi kita pun tak dapat buat apa-apa. Mereka akan hantar sijil yang di mana cikgu key in ini, apa yang cikgu key in, mereka bagi saja. Okay, so pastikan cikgu semak betul-betul sebelum cikgu klikkan save itu. Seterusnya,
Persoalan yang seterusnya, send the email from the Google for Education teams. Cikgu pilih yes sahaja. So kalau ada apa-apa produk baru, mereka akan hantar kepada cikgu, cikgu terima tak? So perkataan kita pilih yes lah. Kalau ada perubahan terkini, ada update yang terkini, mereka akan maklumkan dengan kita. So kita klik yes sahaja. Okay? Bahagian yang terakhir, organisation, cikgu boleh masukkan nama sekolah ataupun KPM ataupun MOE. Boleh cikgu. Ini tiada masalah. Cikgu nak masukkan nama sekolah, KPM ataupun MOE, nak gunakan huruf kecil MOE, nak Ministry of Education pun boleh. Tiada masalah ya. Okey, ada satu lagi saya nak kongsi dengan cikgu. Tadi kita balik pergi sini, nama cikgu nak dicetak pada sijil itu. Kalau nama cikgu tu terlalu panjang, katakan ada 8, 9, 10, 11, 12 perkataan tu, kita risau nama cikgu tu nanti mungkin terputus pada sijil tu. Jadi cikgu boleh ringkaskan dia lah. Ringkaskan dia sebab terlalu panjang kan, terlalu panjang ya. So kita nasihatkan cikgu pendekkan sikit lah. Okey. Selepas itu cikgu dah semak semua tu, cikgu perlu klik save. Cikgu perlu klik save. Kalau semua itu dimasukkan dengan betul, maka dia akan keluarkan paparan ini ya. Katakan kalau bila cikgu klik save dan dia tak nak proceed ke page yang ini, maksudnya apa? Maksudnya ada ralat. Ada setengah bahagian yang kita key in tu ada ralat. Jadi cikgu perlu ulangi dari depan tadi, cikgu semak satu persatu. Di mana yang dia keluarkan perkataan ataupun arahan yang berwarna merah itu, bermaksud di bahagian itulah kita perlu edit semula. Okay, kita edit, kita semak semula sampai ke belakang itu, semua sudah semak, kita klik save. Okay, kalau dia sama, dia ulang lagi. I like to with my name, Vera Marcus. So, okay, Vera to type the legal first name and Marcus. So, yeah, it should be that way lah. Okay, Cikgu Vera Marcus ya. Okay, yes, it is. Right, next one. Okay, lepas cikgu sudah daftar, okey, dan cikgu akan nampak sebelah kanan atas dia akan tuliskan welcome dan diikuti dengan nama cikgu ya, diikuti dengan nama cikgu. Kalau di masa ini cikgu masih ragu-ragu, betul tak saya key in tadi ya? Okey, di atas lagi cikgu boleh nampak tak ada edit profile ya. So cikgu boleh klik masuk semula, cikgu semak semula paparan tadi ya, yang paparan tadi kita mula tu, ada sesetengah bahagian kita boleh ubah. Tetapi ada yang tidak boleh ubah. Ada sebahagian yang tak boleh ubah. Okey. So bila dah sampai ke paparan ini, cikgu dah nak tebus kan? Cikgu dah nak tebus voucher ya. Cikgu dah nak tebus voucher, iaitu kod voucher cikgu sudah terima lah. Cikgu sudah terima kod voucher. So cikgu perlu klik register for an exam. Lepas itu dia akan keluarkan dua bahagian ini. Yang pertama for educators, yang kedua for trainers. Okay, so cikgu pilih for educators. Cikgu klik saja for educators. Lepas tu dia akan keluarkan paparan ini. Cikgu semak dekat sini. Yang pertama ialah Google Certified Educator Level 1 yang berharga $10. Okey. Yang kedua, Google Certified Educator Level 2. Okey, yang berharga $25. Jadi, kalau malam ini cikgu mohon voucher level 1, pastikan cikgu klik buy now level 1 ya. Kalau malam ini cikgu mohon voucher level 2, pastikan cikgu klik buy now untuk level 2. Jangan silap cikgu, jangan silap klik. Okey, contoh ya, saya berikan contoh. Kalau malam ini cikgu mohon voucher, cikgu nak mohon, cikgu sudah dapat kod voucher level 1 dan cikgu nak tebus ujian GCE level 1, maka cikgu klik perkataan buy now untuk level 1 ya. Lepas cikgu klik buy now, okey. Di sini cikgu kena semak berkali-kali. Yang pertama, kita tengok sebelah kiri dulu ini. Cikgu pastikan perkataan yang dikeluar sini ialah bahasa Inggeris, iaitu dia ada tulis exam,
Google Certified Educator Level 1. Pastikan dia bahasa Inggeris. Kalau di bahagian sini dia terus keluar bahasa Melayu, maka cikgu perlu cepat-cepat hubungi Cikgu Zal. Cikgu perlu PM Cikgu Zal untuk memberitahu masalah ini ya. So cikgu semak dulu ya. Okey, kalau sudah betul, cikgu proceed ke langkah yang seterusnya, iaitu yang di sini, yang ada arrow hijau ini, cikgu masukkan kod voucher. So cikgu masukkan kod voucher. Kod voucher itu bila kita akan dapat, seperti Ustaz D tadi sudah kata, saya pun sudah ingatkan cikgu-cikgu, kita tak tahu. Kita tak tahu bila cikgu dapat. So cikgu sabar saja. Bila cikgu dah dapat kod voucher, maka cikgu cuma perlu copy and paste. Inilah contoh. Contoh. Kalau cikgu dah terima email ini, kalau cikgu sudah terima email ni, ada dia bermula dengan tahniah kerana berjaya menerima voucher ini sekian-sekian. Dia ada berikan satu kod dekat sini ya. So cikgu boleh nampak yang warna merah ini. So cikgu copy and paste saja. Jangan type cikgu. Kalau dia terlalu panjang kan. So cikgu highlightkan semua ini. Highlightkan dia, kita copy saja. Dan ada beberapa case yang pernah berlaku juga di mana peserta kita dia copy and paste dan dia asyik kata tidak valid. Kenapa? Sebab di hujung ini ada satu tanda noktah cikgu. Ada satu tanda noktah. Bila kita copy, kadang-kadang kita tak sengaja kita copy kan. Tak apa. So cikgu copy semua ini. Lepas itu cikgu patah balik ke bahagian ini. Cikgu paste dekat sini. Cikgu paste dekat sini. Dan di belakang tu cikgu semak. Ada tak tanda noktah itu? Katakan kalau ada tanda noktah itu, cikgu buangkan tanda noktah itu. Okey? So cikgu buangkan tanda noktah itu, lepas tu cikgu klik submit. So cikgu klik submit. Okey? Bila cikgu klik submit, okey, apakah yang akan nampak seterusnya ialah ini ya cikgu. Dia akan keluarkan, kita semak hati-hati ya. Dekat atas ni welcome nama cikgu. Okey, kita semak sini lagi, exam Google Certified Educator Level 1. Lepas tu harga tadi $10 kan? $10. Apabila kita sudah masukkan kod voucher tadi dengan betul, maka cikgu mesti nampak ini. Dia akan tolak 10. Tolak 10. 10 tolak 10 jadi sifar. So total price dia jadi kosong. Bermaksud peperiksaan cikgu adalah percuma. Free cikgu. Siapa yang bagi kita? KPM kita. So kita berterima kasih kepada KPM, berterima kasih kepada Google, berterima kasih kepada Google Malaysia, berterima kasih kepada BSTP dan Arus Academy, dan jangan lupa leader-leader kita yang sentiasa membimbing kita ya. So ini semua free cikgu. So kita ambil ujian ini secara percuma. Okey. Lepas tu dah jadi kosong dekat sini, cikgu klik check out. Cikgu mesti klik check out ya. Kalau cikgu tak klik check out, kita belum berjaya tebus lagi. Kita cuma masukkan dia ke cart saja. Kita belum tebus lagi. So cikgu mesti klik. Jangan terlupa cikgu. Mesti klik check out. Sebab difahamkan ada peserta bila dia klik submit, dia terus padam. Dia terus tutupkan paparan ni. Yeay, saya sudah tebus. Tapi bila sudah tunggu berminggu-minggu, tak dapat link untuk peperiksaan. Barulah dia call Cikgu Zaf. Cikgu Zaf, kenapa saya belum lagi terima? Bila Cikgu Zaf semak, inilah yang berlaku. Sebab cikgu belum klik check out. Ingat ya cikgu-cikgu, mesti klik check out ini ya. Okey, so cikgu klik check out. Apabila cikgu klik check out, kita semak lagi. Dia semak berkali-kali kan. Kalau kita semak berkali-kali tu, saya rasa tiada kesilapan akan berlaku lah. Yang pertama, kita semak dekat atas ni, nama cikgu, welcome, nama cikgu. Semak di bahagian sini, Google Certified Educator Level 1 dan $10, tolak $10, total price dia ialah kosong. Okey, total price dia ialah kosong kalau level 1. Kalau level 2 ialah $25. So dia pun akan jadi kosong juga. Jadi lepas cikgu dah semak semua ni, dah betul, dah sahkan betul, cikgu klik done. Ya, cikgu klik done. Right?
Seterusnya, sudah cikgu tebus ini, cikgu nak semak semula, betulkah saya sudah tebuskah? So cikgu klik pula My Assessment. So cikgu klik saja My Assessment sini, cikgu boleh nampak sini sudah, dekat atas tu. Schedule Exam, bermaksud cikgu dah berjaya tebus. Dia akan keluarkan Google Certified Educator Level 1 ataupun Level 2. Bila kita tebus, tarikh dia ialah dekat sini. Tarikh ini contohnya hari ini 28 Mac kan. Tapi tarikh yang keluar dekat sini ialah 27 Mac. Kenapa? Sebab ini ikut tarikh di United States. Mereka ialah 12 jam di belakang kita. Jadi ikut jam mereka lah. So cikgu-cikgu jangan risau. Kenapa saya daftar 28 sini keluar 27? So jangan risau. Okay. So kalau sudah sampai step ini, pada masa yang sama sebenarnya ada satu receipt. Satu receipt telah dihantar ke Gmail Delima cikgu. Jadi selepas ini cikgu sudah boleh padamkan page ini ya. Cikgu sudah boleh padam dan cikgu cepat-cepat semak Gmail cikgu ya. Ada dua email yang cikgu akan terima. Yang pertama iaitu receipt. So ini untuk memberitahu cikgu sudah tebus. Inilah receipt lah. Receipt mengatakan bila cikgu dah tebus. Okay. So ini kita akan dapat serentak selepas kita klik tebus tadi. So dia akan hantar terus ke akaun ke Gmail Delima kita. Okay. Yang kedua, yang inilah yang kita tunggu-tunggu. Ini ialah untuk paparan untuk membimbing ataupun membawa kita ke muka surat ataupun ke paparan peperiksaan. Ini yang kita kena tunggu. Dan biasanya kita perlu tunggu 30 minit ke atas. Biasanya dia kadang-kadang dia lebih cepat sikit, kadang-kadang dia ambil masa yang lebih panjang sedikit. Jadi inilah paparan yang kita tunggu-tunggu. So bila cikgu sudah nampak ini, bermaksud cikgu dah boleh ambil peperiksaan bila-bila masa. So nanti saya akan terangkan ya cikgu. Alright, so saya dah nampak satu soalan daripada Cikgu Chian. Saya takut terlepas perkara-perkara penting sebelum send. Ada tak nota penting untuk saya rujuk? Dan ada. Dari depan tadi saya sudah kongsikan link itu kan. Cikgu boleh pergi ke paparan ataupun laman web kita di CTP. Cikgu klik daftar khusus. Ada satu PDF. Kita dah upload di sana. So cikgu boleh download ataupun cikgu boleh rujuk. Okay. Thank you. Cikgu Tiong sudah kongsi ya. Terima kasih. Okey. Selepas cikgu sudah daftarkan semua, cikgu akan tanya, apakah soalannya? Apakah jenis soalannya? Saya dengar ada soalan esei. Saya dengar ada soalan senario. Untuk batch kita, cikgu-cikgu, tahniah cikgu. Termasuk saya. Kita di gelombang 4 ini, kita sangat bernasib baik cikgu. Sama ada GCE level 1, ataupun GCE level 2, kita cuma jawab soalan objektif cikgu. Objektif cikgu. 35 soalan objektif. Tak kira level 1 ataupun level 2. Semua objektif cikgu. So apakah jenis objektif yang cikgu akan jawab? Yang pertama ialah MCQ. Multiple choice question ya. Dia macam ABCD lah yang biasa kita buat. Yang kedua ialah drag and drop. Kita cuma tarik saja jawapan yang betul ke ruangan yang sepatutnya. Kalau Cikgu Zaf dulu, Cikgu Syam, Cikgu Benny, saya baru nampak Cikgu Benny sudah masuk kan. Mereka dulu ada yang Cikgu Zaf kata yang ketiba situ kan, ketiak basah tu. 3 jam beri mereka tak habis-habis jawab. So untuk kita, sorry to say, kita tak mengalami itu. Kita diberikan 3 jam, 180 minit juga. Tapi saya beritahu cikgu, kita tak sampai 40 minit dah habis. Tak pernah ada peserta yang ambil 3 jam untuk habiskan 35 soalan objektif cikgu. Kan kita semua ni bertuah sangat cikgu. Terima kasih kepada KPM lagi, kepada Google lagi sebab memudahkan kita semua ni. Terima kasih juga ya. So malam ini so cikgu boleh tidur lena kan. Senang ya. GCE ni kan objektif kan. Okey. So saya sudah beritahu ya. 35 soalan objektif level 1 dan level 2 pun sama cikgu Cuma soalan tu berbeza lah ya. Okey. Terusnya. Sebelum kita mulakan ujian, ada beberapa benda
yang kita minta cikgu bersedia. So, yang pertama, kita cadangkan cikgu jawab soalan ujian dengan menggunakan PC ataupun laptop. Ya. Kenapa? Sebab katakan kalau masa kita jawab soalan itu, tiba-tiba blackout. Tiba-tiba blackout. Kalau kita gunakan laptop, dia ada bateri kan, dia masih boleh tahan lebih kurang 1 hingga 2 jam. So tiada masalah. Kalau cikgu gunakan handphone, dia terlalu kecil kan. Terlalu kecil lah, saya rasa agak susah sedikit. Jadi kita gunakan PC ataupun laptop. Okey? Perkara yang kedua, sebelum mulakan ujian, cikgu siap sedia diri. So, apakah maksud siap sedia diri? Katakan kalau ada anak-anak yang masih belum tidur, ada urusan lain, contoh cikgu tengah masak ya. Kalau cikgu tengah masak tu, jangan terus launch your exam ya cikgu. Jangan. Biar kita selesaikan semua urusan dulu, kita dalam keadaan yang tenang, yang relax itu, baru kita mulakan ujian. So, ada tak masa yang tertentu yang kita boleh mengambil ujian? Sebab ada peserta tanya, pukul berapa saya perlu start yang exam ni? Masa ini terpulang dengan kita. Saya nak mula pukul 1 pagi pun boleh. Saya nak mulakan pukul 10 malam pun boleh. Dia ikut kita. Bila kita klik launch itu, ikut kesesuaian masa kita. So cikgu boleh tetapkan masa cikgu sendiri. Okay? Jangan risau. Saya dah nampak cikgu Logeswari tanya hopefully level 2 tak susah. Bagi kita tidak susah. So cikgu jangan risau ya. Okey, langkah yang seterusnya cikgu perlu sedia sebelum ujian ialah kita cadangkan cikgu sediakan mobile hotspot. Kenapa? Katakan kalau biasanya di rumah kita gunakan Unify kan. Masa peperiksaan tu tiba-tiba blackout, so dia terputuskan, internet kita terputus. So cikgu gunakan mobile hotspot, cepat-cepat sambung dengan komputer kita dalam masa 5 minit. Dalam masa 5 minit tu kalau kita sambung balik, paparan itu masih diteruskan ya. So 5 minit ya cikgu. So kita standby dulu, pastikan sebelum ujian handphone cikgu charge penuh dulu, sediakan semua dulu. Okey. Lepas tu yang keempat, kita pastikan semasa cikgu nak ambil peperiksaan itu, internet cikgu adalah stable. So elakkan peak hours. Bermaksudnya, kalau siang hari pukul 8 sampai lebih kurang pukul 9 malam tu, kita elakkan masa itu. Sebab kemungkinan pada masa itu ramai pengguna kan. Pengguna yang menggunakan talian internet. So, talian internet kita mungkin dia lambat sedikit ataupun dia kurang stable. So, kita elakkan masa itu. So cikgu akan tanya, kenapalah saya nak elakkan ni kalau saya nak mulakan contoh pukul 12 malam, 3 jam. Kalau kira 3 jam, 12 malam hingga 3 pagi. Aduh, saya tidak perlu tidur. Cikgu, jangan risau. 3 jam itu diberikan kepada cikgu untuk menjawab soalan. Tapi, kalau cikgu boleh jawab 35 soalan dalam 1 minit. Dalam 1 minit, cikgu boleh siapkan semua. Bermaksud daripada 12 tengah malam hingga 12 ataupun 12.01 minit itu cikgu sudah boleh tamatkan peperiksaan itu. Sebab sudah siap kan? Sudah siap bermaksud cikgu sudah boleh tamatkan. Cikgu tak perlu berjaga sampai 3 jam. Tak perlu cikgu. So inilah yang kita boleh beritahu dengan cikgu ya. Okey, yang kelima, webcam ya. Cikgu, banyak cikgu pun tanya, kenapalah saya perlu onkan webcam ya cikgu? Kamera kita perlu onkan sepanjang tempoh peperiksaan. Kenapa? Sebab Google nak pastikan kitalah peserta yang jawab soalan ujian itu. Bukan orang lain yang jawab, bukan robot yang jawab untuk kita. Jadi, pastikan laptop cikgu ataupun PC cikgu ada satu webcam. Kalau yang tiada built-in kamera, cikgu bolehlah beli satu webcam, external webcam, lebih kurang belasan ringgit, 20 ringgit pun boleh cikgu. Tak perlu HD ya cikgu, tidak perlu HD. Selagi kamera tu boleh nampak muka kita, sudah cukup cikgu, sudah memadai ya. Tak perlu beli yang mahal-mahal ya cikgu. Okey, ini ialah 5 perkara cikgu perlu bersedia sebelum cikgu mulakan ujian. Okey? Seterusnya, ini yang dikongsikan di laman DCPP kita lah. Pastikan webcam saya sudah terangkan, screenshot, tidak perlu ya cikgu, jangan screenshot Jangan semasa cikgu jawab soalan, cikgu pula ambil handphone, screenshot setiap soalan tu. Jangan ya cikgu.
Sebab nanti saya akan kongsikan ada satu paparan nanti kita perlu bersetuju dengan NDA dia. Bermaksud cikgu tak boleh bocorkan apa-apa dalam kandungan peperiksaan itu. Jadi tak perlu screenshot lah cikgu ya. Sediakan minuman dan makanan bagi kita batch yang baru ini tak perlu cikgu. Untuk cikgu Zaf dia dulu, dia mungkin perlulah sebab dia 3 jam kan. Untuk kita tidak perlu ya cikgu. Kalau cikgu nak pergi tandas, katakan cikgu nak pergi tandas, cikgu pergi sebelum cikgu mulakan ujian. Pastikan cikgu dah betul-betul sedia, baru cikgu klik launch the exam. Okey, seterusnya. Inilah yang saya kata tadi, 30 minit kan, lebih kurangnya. Lebih kurang cikgu dah terima ini. Bila cikgu dah terima yang ada ikon yang jam ini, bermaksud paparan persediaan cikgu dah sedia. Cuma tunggu cikgu klik untuk mulakan saja. So cikgu pun akan nampak di bawah ini, dia sudah tulis your exam is ready. Bermaksud dia tunggu kita klik mulakan ujian itu saja. So di masa sini kita diberikan 8 hari ya, 8 hari. Dikira daripada hari kita tebuskan voucher. Contoh, cikgu tebuskan malam ini 28 Mac kan. Dia dikira mulai hari ini ya, 8 hari. Selama 8 hari bermula pada hari ini. Tapi kita tak galakkan cikgu ambil masa pada hari yang ke-8. Kita tidak galakkan itu. Kenapa? Sebab mana tahu kan pada hari ke-8 tu mungkin ada perkara lain yang perlu kita uruskan. Ataupun tiba-tiba guru besar, pengetua kita panggil, ada mesyuarat, ada urusan dekat sekolah tu, kita tak tahu apa yang akan berlaku pada hari ke-8 tu. Jadi, kita nasihatkan cikgu habiskan ujian itu dalam masa 7 hari. Jangan tunggu hari yang ke-8. Kita habiskan dalam masa 7 hari. Semakin cepat kita semakin ingatkan ulang kaji yang kita sudah buat tu, jawapan tu kita ingat ya, latihan-latihan yang kita buat tu kita ingat, dia masih fresh kan. So jangan tunggu lama-lama. So kita cadangkan cikgu ambil dalam masa 7 hari. Kalau cikgu nak semak bilakah tamat tempoh untuk memulakan peperiksaan tu, dia boleh semak di sebelah sini dan kita convertkan dia ke masa GMT. Inilah masa UTC lah. So cikgu boleh convertkan dia, cari pukul berapa dan hari berapa sebenarnya dia dah tamat. Okay, so ini dikira selepas kita tebus voucher itu. Kalau cikgu tidak tebus, cikgu sudah terima kod voucher, cikgu tidak tebus, maka voucher itu masih sah sehingga 30 Jun 2022. Tapi kita tak galakkan cikgu tunggu lama-lama kan. Kita dah dapat, kita test terus. Ambilkan ujian terus ya cikgu. Jangan tunggu ya. Okey. So bila cikgu dah nampak ini, cikgu akan klik. Dia ada nombor 1, 2, 3. So cikgu tengok nombor 1 dulu. Yang pertama, update to the latest version of Chrome. So cikgu klik here dulu untuk updatekan Chrome pada komputer ataupun laptop cikgu. Cikgu klik saja, biar dia jalan sekejap. Lepas tu dah update. Okey, seterusnya cikgu klik here. Klik here ni ya. So cikgu tekan klik here ni untuk mulakan exam. Okey, dan kita baca arahan dulu. Ujian itu dimulakan ataupun dijalankan dalam masa satu sesi, di mana satu sesi itu ialah 3 jam berterusan. Dia tidak boleh kata, hari ini saya jawab 1 jam, saya tinggal 2 jam, 2 jam itu saya ambil hari esok, saya ambil 1 jam lagi, hari lusa saya ambil 1 jam lagi. Dia tidak boleh macam tu. Setelah kita mulakan ujian, contoh ya, kita mulakan ujian pukul 1, kita diberi masa hingga pukul 3. Dia ialah 3 jam berterusan dalam satu sesi itu. Okey? Faham ya cikgu? Right, seterusnya. Bila cikgu sudah klik semua ini, klik here ni, seterusnya cikgu akan nampak hi, nama cikgu ya, nama cikgu di sini. Ini ialah ID D5 cikgu di sebelah kanan atas. So cikgu klik set up your proctoring ya. So cikgu klik saja sini. Lepas itu cikgu semak lagi ID D5, nama cikgu, exam cikgu GCE level 1 ataupun level 2, masa memang 3 jam. So cikgu klik saja next. So cikgu klik saja next. Okay. Seterusnya, cikgu perlu klik activate webcam. So cikgu perlu klik activate webcam. So cikgu klik saja.
Lepas cikgu klik, cikgu dia akan keluarkan message ini, cikgu mesti allowkan kamera cikgu. Jangan block cikgu. Cikgu mesti allowkan kamera di-on-kan dihidupkan di komputer ataupun di PC cikgu. Cikgu klik allow ya. Lepas klik allow, cikgu perlu ambil gambar cikgu gambar cikgu secara live. Ini saya masukkan dia gambar kartun lah. Untuk contoh. Jangan pula cikgu uploadkan dia gambar-gambar kartun ya cikgu. Cikgu gunakan gambar cikgu sendiri. So pada masa itu, cikgu tengok pada webcam cikgu. So cikgu ambil lah gambar. So cikgu tekan tag foto, maka dia akan snapkan gambar cikgu secara live ya. So cikgu tekan saja tag foto. Lepas itu kita teruskan. Lepas tag foto, kalau cikgu puas dengan gambar tersebut, cikgu klik done. Kalau cikgu rasa nak tukar lagi gambar tadi, so cikgu retake the foto lah, retake. Sampai cikgu puas hati, so cikgu klik done. Okay. Dan belakang itu ada orang yang tanya, boleh tak saya gunakan yang green screen semua tu? Jawapannya tak perlu cikgu. Tidak perlu Okay. Lepas cikgu dah ambil gambar, okey, inilah NDA So tolong baca cikgu. Cikgu tak boleh bocorkan apa-apa kandungan di dalam peperiksaan. Cikgu sudah sign sudah sign perjanjian ini okey, syarat dan terma sini. So ada dua petak yang kecil di sebelah sini, cikgu perlu tikkan dia. So cikgu tik saja, cikgu klik sajalah, klik dia akan tik. So cikgu tikkan ini, cikgu klik klik ini dan klik bawah satu lagi. Lepas tu cikgu klik I understand, start the exam. Alright. Seterusnya. Paparan yang seterusnya, before you begin, cikgu terus pilih Google Educator Groups, GEGs. So cikgu pilih ini. Yang lain tu cikgu tidak perlu tengok. Cikgu cuma pilih GEGs saja. GEGs, lepas tu cikgu terus klik next. Klik next dekat sini. Okay. Seterusnya, question yang kedua. Ini bukan soalan peperiksaan Ini dia macam dia survey lah. Dia survey sebelum memulakan peperiksaan. So untuk page 2 ini, before you begin, dia tanya soalan ini, please enter your answer. Cikgu abaikan ini. Tak perlu masukkan apa-apa. Kita biarkan kosong saja. Kita terus klik next section. Next section dekat sini cikgu. So kita klik dekat sini. Lepas ini, kita tengok betul-betul kita nak mulakan ujian lah. Kalau cikgu pada masa ini, katakan cikgu nak pergi tandas, cikgu pergi tandas dulu. Kalau cikgu nak temankan anak-anak tidur, atau cikgu temankan dulu sebelum cikgu klik OK So pastikan cikgu selesaikan semua urusan cikgu dulu. Ada satu perkara yang saya terlupa. Bila cikgu nak mulakan peperiksaan, sebelum cikgu mulakan peperiksaan, pastikan belakang cikgu adalah dinding. Apakah maksud dia? Maksudnya di belakang cikgu tak ada orang yang boleh bergerak. Tak ada orang yang boleh lalu lalang dekat belakang. Sebab ingat tak cikgu, semasa kita ambil ujian, kamera kita perlu on kan? So kita perlu pastikan tak ada orang yang bergerak ataupun lalu lalang di belakang kita, di tepi kita. Sebab Google akan memerhati kita sepanjang tempoh peperiksaan kita. Jadi katakan kalau tiba-tiba anak cikgu tiba-tiba datang, apanya ayah buat ini, apanya mak saya buat ini, bila dia datang sini dia tengok, apanya kartun dekat sini tu, bila dia terlalu lama dekat paparan ini, kemungkinan besar cikgu akan gagal. Sebab Google itu dia beranggapan kita dah dapatkan bantuan daripada orang lain. So pastikan cikgu jangan biarkan ada orang yang lalu lalang. So pastikan cikgu boleh duduk seorang dalam bilik tersendirilah, tiada orang lain. So pada masa itu cikgu seorang saja. Okay. Alright, so inilah contoh selepas cikgu klik OK ini, hati-hati cikgu, sebelum cikgu siapkan semua, cikgu pastikan cikgu betul-betul bersedia. Sebelum cikgu klik OK ni ini kali terakhir Kali terakhir pastikan semua benda cikgu sudah sedia, sudah prepare semua, baru cikgu klik OK. Bila cikgu klik OK ni, so di sebelah kiri ni, ini ialah kamera cikgu kamera cikgu. Google akan lihat kita di sini So pastikan muka cikgu sentiasa muncul di kamera ini. Okey, so di sebelah kanan ini dia akan tuliskan soalan keberapa kita sedang jawab.
daripada jumlahnya 35. So inilah contoh format soalan. Okey, ada dua pilihan sini. Dia sebenarnya dia ada 3 cikgu, tapi saya terangkan yang 2 ini ya. Kalau pilihan cikgu, jawapan cikgu sudah buat contoh, cikgu pilih jawapan yang pertama. Tapi selepas baca 2-3 kali, cikgu rasa jawapan itu kurang tepat. Cikgu nak tukar jawapan. So, cikgu klik reset. Cikgu klik reset saja. Okey, kalau cikgu dah baca 2-3 kali, cikgu masih ragu-ragu, tidak pasti mana satu jawapan dia, cikgu klik review later. So, cikgu klik review later dulu. Jangan klik skip ya cikgu. Jangan sesekali klik skip. Jangan klik skip. Cikgu cuma ada 2 pilihan. Reset, tukar jawapan, ataupun jawab kemudian cikgu klik review later. Lepas tu cikgu klik next. Kita pergi ke soalan 2, soalan 3, soalan 4 sampai soalan 35. Okey. Bila cikgu dah sampai soalan 35, dia akan keluar perkataan ini. Dia bukan klik next lagi ya, sebab ini soalan yang terakhir. Bila soalan yang terakhir 35 ni, dia bukan next lagi, dia ialah review. So cikgu sudah jawab soalan semua ni, cikgu tekan review. Bila cikgu tekan review ni, dia akan keluarkan satu paparan iaitu macam rumusan lah. Macam rumusan. So, semua 30 soalan dekat sini, cikgu semak satu persatu. Di bawah ini mesti ada perkataan complete. Dia mesti ada complete. Kalau dia incomplete itu, contoh soalan nombor 2, incomplete, cikgu perlu tekan soalan nombor 2 ni, cikgu tekan. Bila cikgu tekan, dia akan bawa cikgu ke soalan yang cikgu belum jawab tadi. Contoh ini soalan 2 ya. Kalau cikgu belum jawab tadi kan, cikgu klik review later kan. So cikgu jawab semula. Jawab semula, pilih jawapan dia yang tepat. Lepas cikgu dah ada pilih jawapan, bahagian ini cikgu perlu tik sekali lagi untuk untickkan dia, untuk hilangkan tik tadi ya. Tadi kita akan tik sini kan, sebab kita nak semak semula kan. Lepas cikgu dah jawab, cikgu perlu hilangkan tik ini. Dengan cikgu klik sekali lagi, maka tik dekat sini akan hilang. So untick lah, kita untickkan sini. Jadi bila kita untick dekat sini, dia akan terus bawa kita pergi ke paparan yang terakhir ini semula. Jadi proses yang sama kita buat. Kita semak soalan 1, 2, 3 sampai 35. Pastikan semua ini sudah complete. Semua sudah complete. Dah betul semua. Baru cikgu tekan submit exam. Submit ya exam. So cikgu klik submit exam. Lepas itu dia akan tanya sekali lagi. Betulkah cikgu nak teruskan submit your exam? Sebab selepas cikgu klik OK ni, cikgu dah tak boleh ubah apa-apa jawapan lagi. So cikgu tekan OK saja. Kalau sudah puas hati, sudah pasti, cikgu tekan OK. Right? Seterusnya, di paparan ini, cikgu jangan tunggu ya, sebab ramai peserta mereka risau, apa yang benda ni kan, reload. Kalau reload tu kan tadi yang jawapan saya buat tu hilang ke? Cikgu, jangan risau cikgu. Di paparan reload slide ini, cikgu klik reload saja. Cikgu jangan tekan cancel lah. Cikgu klik reload. Terus klik reload. Jangan tunggu. Kalau cikgu tunggu sampai esok, lusa, dia masih dekat sini. Dia tidak akan keluar. So, cikgu klik reload saja. So, apabila cikgu klik reload, inilah saat yang dinanti-nantikan oleh kita. Apa dia cikgu? Apa dia benda tu? Apa yang kita tunggu-tunggu ini? Kita tunggu keputusan kan. So bila cikgu klik reload, dia akan keluarkan ni. Kalau cikgu nampak nama cikgu dengan perkataan yang pertama, cikgu nampak congratulations. Yes, pada masa ini cikgu sudah boleh buat parti lah tu. Sudah lulus. Yes, cikgu. Betul. Kita sudah lulus. Inilah lulus GCE ya cikgu, sijil GCE. So cikgu sudah lulus. Kalau cikgu nampak markah 76, 78, itulah maksudnya cikgu sudah terkandas dekat sini. Sudah gagal tu. So, cikgu perlu cepat-cepat hubungi Cikgu Zaf. Sorry Cikgu Zaf, saya gagal. So, cikgu perlu call Cikgu Zaf. So, Cikgu Zaf akan bantu. Akan bimbing cikgu macam mana nak ambil semula peperiksaan. Ada proses dia cikgu ya. Alright. So, kita harap semua cikgu akan dapat paparan ini. Congratulations. Saya rasa semua kita akan lulus. Jangan risau, kita ikut saja apa yang ditaklimatkan, apa yang diberitahu oleh leader-leader kita, memang akan lulus cikgu. Jangan risau. Ya. So, selepas ini,
cikgu akan terima satu email juga yang mengatakan cikgu sudah lulus. Cikgu sudah lulus ya. So cikgu boleh terus cek email tu. So cikgu boleh nampak dia katakan kita sudah lulus. Dan dia akan berikan satu link ini on your certificate page ya. So kalau cikgu pada masa ini cikgu sudah lulus kan. Cikgu sudah lulus tu belum dapat sijil yang sebenar, belum dapat sijil yang sebenar. Itu cuma beritahu kita sudah lulus. Tapi kita nak buat kenduri sudah boleh ya. Seperti yang Cikgu Zah selalu kata, nak buat kenduri, boleh sudah cikgu. Cikgu sudah boleh pergi ke McD, pergi KFC, boleh cikgu. Memang kita sudah lulus ya. So, tapi kita masih tunggu sijil kan. So, sijil itu kalau cikgu nak cepat, biasanya dia ambil 2 ataupun 3 hari sebenarnya kita sudah boleh semak. Kalau kita nak tunggu yang official itu, dia lebih kurang 1 minggu. Tapi kita percaya cikgu-cikgu dah tak sabar kan nak dapatkan sijil Google itu kan. So, lepas 2-3 hari, cikgu boleh klik certificate page ini. So, cikgu akan pergi ke satu paparan lagi iaitu credential.net ataupun cikgu sendiri pun boleh type credential.net ini. So saya share saya sharekan skrin ini ya. So cikgu bila cikgu type credential.net ini, cikgu klik sign in ya. So cikgu klik sign in. So saya balik ke slide saya tadi ya. So bila cikgu pergi ke credential.net, cikgu akan nampak paparan ini ya. Paparan ini. Okay. So ini kena tunggu 2-3 hari ya cikgu. Bukan selepas ujian terus kita pergi sini ya. Jangan kita tunggu 2 ataupun 3 hari lepas kita ambil ujian tadi ya. So kita tunggu dulu. Lepas tu cikgu klik sign in ya. So cikgu klik sign in. Kalau cikgu kali pertama menggunakan credential.net, cikgu klik sahaja forgot password. Cikgu klik saja forgot password. So, apa yang kita akan buat, bila cikgu klik forgot password, email itu kita masukkan akaun D5 kita yang bermula dengan G-nombor liasmoe-tl.edu.my ya. Okay, so kita masukkan akaun D5. Lepas tu kita klik I'm not a robot. Okay, I'm not a robot. So, kita klik saja. Lepas itu, cikgu request link. Cikgu request link ya. Okey, lepas itu cikgu akan terima satu email. Cikgu klik tautan yang diberikan dalam email itu. Cikgu ikut arahan itu iaitu cikgu masukkan password baru cikgu. Password apa yang cikgu nak guna, terpulang dengan cikgu lah. Lepas itu dah masukkan password baru, cikgu buka semula credential.net tadi. Ini kan credential.net. Cikgu sign in dengan akaun D5 cikgu sebagai email. Dan satu lagi password yang cikgu dah masukkan tadi ya. Password yang cikgu dah masukkan tadi. Lepas itu cikgu klik sign in. Sign in lah cikgu. Bila cikgu klik sign in, kalau cikgu dah nampak ni, tahniah cikgu. Inilah sijil GCE yang kita nak ini. Inilah GCE level 1. Kalau dia level 2, dia akan tulis GCE level 2. Kalau cikgu dah nampak ini ialah sijil yang betul-betul kita nak ini. Inilah memang boleh makan besar, boleh makan 2-3 kali McD sudah. Ini betul sijil GCE ya. Dekat sini ada 2. Satu ialah sijil dan satu lagi dekat bawah sini ialah badge dia. Badge dia cikgu. So cikgu perlu downloadkan sijil ini. So cikgu perlu klik PDF. Ada dekat sini. PDF, cikgu klik saja PDF, maka dia akan download GCE. Sijil GCE ini dalam bentuk PDF.